Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyarakat kita kalau bab semayang ni makin hari kita nampak makin ambil berat. Alhamdulillah. Cuma bab mengaji ya, tak apa ambil berat. Sebab mengaji adalah penting. Tanpa kita mengaji, kita tak boleh solat. Macam mana kita nak faham hadis Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu macam mana kamu tengok aku sembahyang. Yang tengok Nabi sembahyang ni sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat pula bila mereka ni salat, yang melihat sahabat salat siapa? Para tabi'in. Bila sahabat-sahabat Nabi semuanya telah pun diambil nyawa oleh Allah daripada muka bumi ni, tinggal para tabi'in. Tabi'in ni orang yang ikut sahabat. Tabi' mana ikut. Tabi'in ramai orang-orang yang mengikut. Timbul pula selepas itu tabi'in, orang yang ikut akan para orang-orang yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Sampailah kepada guru-guru kita, sampai kepada para ulama kita, hinggalah hari ini kita semayang, kita melihat apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi orang kita ni kalau bab ngaji ni dia slow sikit. Sebab apa? Sebab dia anggap mengaji ni tak apa, janji semayang. Janji semayang. Sedangkan mempelajari ilmu ni satu kewajipan. Betul tak? Antara mengaji dengan semayang, kena mengaji dulu baru boleh semayang. Bukan semayang dulu baru mengaji. Maka Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Nabi sebut, siapa yang melalui satu jalan, jalan itu jalan mengaji. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapa yang melalui satu jalan, siapa yang berada di satu jalan atau melalui satu jalan, yang jalan itu jalan menuntut ilmu. Macam tuan-tuan tiap-tiap malam main mengaji, jalan yang kita pilih ni. Apa balasannya? Nak parking payah, lewat sikit orang blok belakang, orang tulis dah ni parking imam, orang blok parking kat luar, dia tak masuk dalam, dia parking luar. Lagi imam main pun tak boleh masuk juga. Kan? Susah, memang susah. Kesusahan yang kita hadapi ni, duk main kuliah tiap-tiap malam ni, ustaz cara ustaz, tok guru cara tok guru. Kita yang main mengaji cara kita. Kita main mengaji, sekali isyak balik, ustaz tak sampai rumah lagi. Tok guru kita orang-orang alim, umur yang 60, 70, dia main mengajak kita. Kadang kita dah lena, para ulama tak lena lagi, duduk atas jalan lagi. Sampai rumah pukul 1 pagi, esok bangun pula pukul 4, pergi kuliah subuh pula. Lepas tu kuliah duha lagi. Balik rehat sat, semayang zuhur. Kadang ada kuliah zuhur, kadang tak ada. Sagi lepas asar, kalut-kalut siap nak pergi mana? Pergi kuliah lagi. Balik macam tu lah, rutin hariannya. Jadi masing-masing susah. Susah-susah yang kita hadapi ni, kita habis masa tinggal keluarga, berenggang dengan kerja kita, dengan duit kita, dengan harta kita. Nabi kata apa? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Semua kesusahan yang kita hadapi ni, Allah akan balas dengan apa? Dengan syurga. Allah mudahkan jalan kita pergi syurga. Tu yang kerajaan duk buat jalan bagi elok tu pasal apa? Nak bagi mudah rakyat lalu. Saya mai daripada Selangor hari ni. Naik daripada Tapah kan. Ada kawasan yang tanah runtuh, yang JKR baru duk buat. Di sebelah kanan ni, bila kita naik sebelah kiri ni bukit. Duk tebang pokok, cuci jalan. Nampak comel. Apa tujuannya? Nak bagi orang mudah sampai. Maka Nabi habaq, jalan yang mudah kamu nak pergi syurga, salah satunya
mengaji. Nak mengaji apa Ustaz? Kita nak mengaji apa? Ilmu apa yang kita nak belajar? Kata Al-Imam Al-Ghazali, ilmu yang kita kena buat bila kita bangun pagi, celek mata daripada tidur kita ni, apa benda yang kita nak kena buat? Antaranya kena menuntut ilmu yang bermanfaat setiap hari. Setiap hari kena cari ilmu tambah. Kita duk fikir nak tambah aset. Lah ada 5 dah rumah sewa yang aku pegang. Aku boleh nak cari 5 lagi. Tengok lepas PKP ni, lepas PKPB ni kuih sakat. Sampai strawberry tak ada. Masuk pasar malam tadi, jual buah anggur. Dia letak anggur Cameron. Saya pun tak pernah tengok pokok anggur Cameron, tahu tak? Dia kata anggur Cameron. Saya pun tak pernah tengok anggur Cameron. Ada ke pokok anggur kat Cameron ni? Ada? Tuan-tuan tak pernah bawa pergi pun. Tengok jamu ayak kosong boh lah sepinggan anggur atas meja ni. Kurang manis. Dia manis dia pergi dekat strawberry. Tanya strawberry ada ke? Tak ada. Dia kata tak ada. Kemarin kutip banyak. Hari lah ni musim hujan, buah tak apa elok. Dia kata besok mungkin ada, tapi mahal. Pandai dia abang abai siap-siap. Mai tempat orang tanam strawberry, buah habis. Punya ramai manusia. Punya ramai. Jadi duk fikir macam mana kalau aku ada rumah sewa lagi 8, 10, 20, kalau sehari masuk 100, 50, 200. Uish, banyak. Ni hang nak main pula depan ni, kalau ada pula PKP lagi, kalau ada pula. Macam mana? Aku nak hidup macam mana? Aku dah ada duit. Nampak? Dia fikir hidup kan. Kemarin saya singgah dekat satu hentian sebelah ladang Bikam. Lepas pada tapah kan. Saya masuk tandas, ada satu orang pakcik ni, turunan India. Dia keluar beli air, dia lalu belakang tandas tu, ada kawasan lapang nak main ke parking tu. Jatuh terbah gitu ya. Habis umur, mati. Mati. Duduk jalan elok. Penat-penat duduk, habis. Elok-elok dekat tempat redup. Di belakang tandas perempuan tu, dia ada kawasan rumput sikit, lebih kurang dalam 10 kaki. Rumput pun dia permission elok. Redup pula, tak ada tengah panas. Elok-elok duduk tahun tu. Nampak? Kematian ni mengejut. Maka orang yang nampak akhirat, dia kena usaha cari ilmu yang bermanfaat setiap hari. Apa ilmu yang bermanfaat? Orang main kamera ni fikir nak makan, fikir nak duduk taman, fikir nak pergi mana, tak apalah. Dalam keadaan kita nak shopping ke nak apa ke, tak apa. Tuhan tak larang kita benda tu. Tapi kita kena ingat dalam hidup kita, jangan terlalu seronok dengan dunia sampai tak fikir nak tambah ilmu yang bermanfaat. Apa dia ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang menambah takut engkau kepada Tuhan engkau. Ilmu yang bila kita belajar, menambah rasa takut kita kepada Allah. Tu tak pernah mengaji ilmu yang macam tu. Mengaji satu ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji tauhid sifat 20. Ustaz, takkan sifat 20 ya? Allah ni memiliki sifat yang sangat banyak. Sifat kamalat, kesempurnaan, kemuliaan Allah itu lebih daripada 20. Tapi 20 sifat yang disebut oleh Al-Imam Abil Hasan Al-Ash'ari ataupun dipanggil Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, 20 sifat 20 tu yang kita duk mengaji tu adalah sifat bagi zat Allah Ta'ala, memadailah sifat untuk jadi Tuhan. Mana orang yang kalau dakwa dia jadi Tuhan, ni sifat 20 tadi ni ada pada Allah, tak ada pada orang lain. 20 sifat tadi ni sudah mampu membebaskan kita daripada sesat. Membebaskan kita daripada sesat. Sebab itu ulama menolak tauhid 3. Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Ditolak. Kenapa? Kerana perincian yang dibawa oleh tauhid 3 ni bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dibuat itu sifat 20.
Sebab dalam Tauhid 3 ni mengatakan, orang-orang Quraisy dulu ni, mereka menerima Allah itu Tuhan mereka. Mereka beriman dengan rububiyah, tapi mereka menolak uluhiyah. Tak betul tu. Tak betul. Quraisy tak beriman dengan Allah. Dia bagi hujah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanya mereka, siapa yang cipta langit dan bumi? Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Siapakah yang menggerakkan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah. Mereka akan kata Allah. Fa anna yufakun. Allah kata, patutkah mereka berpaling daripada menyembah Allah dengan mengikut nafsu mereka? Maknanya apa tuan-tuan? Wala in sa'altahum, kalau engkau tanya mereka wahai Muhammad, mereka akan kalah hujah. Mereka akan jawab, ya Allah, Allah yang buat langit bumi ni. Dia hanya jawab saja. Kalau tanya, ulama kata, kalau andai Nabi tanya, kalau Nabi berdebat, mereka akan habaq Allah yang buat. Tapi Nabi tak tanya pun. Allah habaq, ittakhadhu ahbarum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah mengambil, mereka telah melantik pembesar-pembesar agama mereka menjadi Tuhan-Tuhan mereka. Dia mohong kan? Jadi orang-orang kafir Quraisy, dia tak beriman dengan Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita mengaji, ilmu yang pertama, ilmu yang bawa kita takut kepada Allah. Lagi mengaji, lagi gerun. Lagi dengar kuliah, lagi rasa dekat dengan Tuhan. Lagi rasa ish. Bila khatib abang, ittaqullah, kita rasa, aku buat takwa ni pun aku tak lepas dah. Tuan-tuan takwa tak? Ya, takwa. Ya, nampak sangat muka takwa. Takwa tu singkatan daripada takut bini tua. Betul tak? Tadi engguk sangat, lagi lain pala pula. Kalau nak tahu, kalau nak tahu, tengok ada dua. Tengok pakaian suami ada makna, tengok pakaian isteri ada makna. Kalau tengok pakaian suami cantik, suami pakai elok, suami pakai kemas, suami tu bersih, tanda isteri rajin. Isteri rajin. Sama ada dia rajin beletiak, atau dia rajin peringat, atau dia tolong kita. Bang, pakailah baju ni elok sikit. Tu tanda bini rajin. Kalau pakaian suami tu nampak lekeh, terkoyak tu, bini tak peduli. Tak pun laki tu pekak, bini cakap tak dengar. Ada jenis orang-orang ni, jenis bini serika, dia nak pakai hak tu juga. Sama, aku sedap yang ni juga, dia nak pakai yang tu juga. Ada juga jenis tu. Yang kedua, kita tengok pakaian isteri. Bila tengok pakaian isteri, kita boleh tahu suami dia pandai agama atau bodoh agama. Tengok je pakaian isteri tu boleh tahu dah. Oh, suami ni memang orang kuat agama. Ketegasan suami menunjukkan di pakaian isteri tu. Nak tengok suami jaga bini dengan baik, suami berani cakap tak berani cakap, tengok pakaian isteri. Hari ni berjalan mana semua pakai mask. Takut COVID. COVID ni dia penyakit berjangkit. Tak semua orang kena mati. Kes kematian baru 400 lebih dalam negara kita. Yang sembuh 78,000 kalau tak silap saya kemarin. 70,000 lebih yang sembuh. Yang mati 400. Mana yang sembuh tu banyak. Anak saudara saya umur 5 tahun kena COVID. Berjangkit daripada anak menakan dia. Anak menakan saya 5 tahun. Dia ada anak menakan dia umur 20 tahun lebih. Macam mana tu Ustaz? Dah bapak dia, adik kecil, kakak hak sulung tu, dah ada anak besar-besar dah.
Jadi hak adik ni menikah, dapat anak kecil. Anak kecil ni pangkat dengan sepupu. Dengan sepupu. Dan dia ada anak makan. Depa ni 5 orang kena COVID. Masuk hospital cergah bukan main. Tak ada apa. Melompat. Tu meja orang tak makan tu. Depa naik ke tu, depa lawan tolak pula. Tak tahu nak main apa. 8 hari kena kurung. 8 hari kena kurung. Tak. Jadi sihat. Ubat apa doktor tak bagi? Ada sebelah tu doktor bagi ubat. Sebab sesama, demam, ada hilang deria bau, ada makan tak rasa apa. Jadi COVID ni penyakit berjangkit yang orang paling takut bukan apa? Kena parking 14 hari. Tarik handbrake, pakai gelang pink, kerahlah rumah 14 hari. Celah daripada duk kuarantin ni, Allah ambil nyawa salah seorang adik-beradik dia ni. Dia tak positif, tapi meninggal dunia, tak boleh urus. Dah semua pakai gelang pink. Cik baik meninggal kat hospital. Kalau meninggal di rumah, orang kampung nak main ambil tak mau. Gelang pink. Ni wabak ni bala tuan-tuan. Bala. Dulu semayang rapat 2 sah. Lah semayang jarak 4 sah. Sepatutnya bila bala lagi kuat, sembahyang ni sampai keluar. Kan? Ni macam tu juga. Kalau balik rapat pun macam tu juga. Bila berlaku wabak, apa keburukan yang kita dapat? Anak-anak susah mengaji. Mengaji online. Cikgu dah online, ustaz dah online, ustazah dah online, anak duk lena lagi. Mak pula lena, ayah lena. Habak kata apa? Habak kat cikgu besok kata minta maaf, mak pergi kerja. Handset bateri habis. Muhur, mak lena tak maghrib subuh. Cikgu duk mengajar, mereka main game. Mereka tutup video, mereka tutup suara. Mereka tak dengar pun cikgu mengajar. Mereka hadir saja. Lahirlah anak-anak yang tak ada adab dengan sistem pengajian online ni. Tak buat online, tak boleh juga. Daripada tak buat, kita buat. Tapi nak habaq sistem yang ada hari ini ni, dengan bala yang Allah bagi ni, jika berterusan 10 tahun, 20 tahun, mengaji secara online, Allahu Akbar. Apa nak jadi? Habis orang-orang kampung tak pandai apa pun, peniaga-peniaga, kerja-kerja swasta, kerja kerajaan, tak tahu apa, orang-orang awam tak tahu apa ni. Mula komplain. Bodoh lah mufti, suruh mayang jarak lah, pakai mah lah, apalah talih ni. Bodoh lah ulama ni. Hei, hang tu mangkak lagi dari dulu lagi. Kalau mufti dibodohkan, ulama dibodohkan, kita ni siapa? Orang berani cakap sekarang ni. Sebab apa? Sebab bala yang main ni menyebabkan kita semua diuji oleh Allah dengan ekonomi. Duit tak ada. Duit tak ada. Bila duit tak ada, masing-masing berontak. Kalau macam ni nak makan ke mana? Semua fikir makan. Tidak? Kita tengok. Kalau Tuhan nak bagi kamera ni sejuk, saya rasa tak apa sejuk sangat dah. Saya naik Gunung Jerai 2-3 hari lepas kuliah di atas tu, sejuk lagi daripada kamera. Lagi sejuk. Rasa sejuk lagi dia punya angin dia. Kabus-kabus dia main depan kita. Sampai saya tengok, kalau kata 2 tiang ni dah tak nampak dah. Memang kabur dia terbaik. Atas Gunung Jerai, Kedah. Tuhan tarik nikmat. Tak? Tuhan tarik sikit nikmat. Sikit Tuhan tarik. Strawberry tak ada. Tinggal pokok Boleh main tak ada. Kita punya duk seronok nak makan buah tak ada. Jadi mengajilah perkara yang membawa kita takut pada Allah. Yang kedua, yang menambah penglihatan terhadap kelemahan diri kita. Bila mengaji kita nampak, ustaz habang tu, aku tu tak baca Quran. Kerja baca WhatsApp ya. Kerja belik handphone ya. Quran aku tak baca. Ingat setahun dah COVID ni tak baca Quran lagi. Setahun dah COVID. 25 hari bulan 12, kes pertama masuk dalam negara kita daripada China. Pelancong bawa mai. Kes yang pertama masuk 25 hari bulan 12,
2019. Itu yang panggil COVID-19. Hari ni dah 22. Kita akan sambut birthday COVID. Lagi 2-3 hari lagi. Ramai-ramai happy birthday COVID. Nah. Pakat sambut. Jadi bila kita COVID setahun, dalam tempoh setahun ni, Quran tak ada baca lagi. Yang dia kalut, bila nak habis, hari ni berapa orang? Pakat dulu lawan tengok. Kes hari ni 2068. Selangor saja 1000 lebih, KL sahaja 500 lebih, Johor 100 lebih. Pahang ada 4, Terengganu kosong, Kelantan ada 4, Kedah ada 5, kemarin ada 3. Kedah ni sejak daripada Siwa Gangga sampai Law tak keluar daripada carta lagi. Belum pernah keluar daripada carta lagi. Hebat betul orang Kedah ni. Famous Kedah ni. Saridua ni famous. Isu logo bola lah. Isu Kedah ni, kerajaan Kedah nak korek sungai. Pasal dah Pulau Pinang guna air tak bayar, kerajaan negeri nak korek sungai. Tak mau bagi masuk Pulau Pinang. Menteri besar buat lawak tu. Nampak tak mau bayar, aku korek. Tapi kira kayuh rendah. Kedah ni makin famous. Famous daripada COVID sampai lah ni. Mengaji untuk nampak kelemahan kita. Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i pi ziarah kubur Imam Al-Laits. Imam Asy-Syafi'i baca Quran dekat kubur Imam Al-Laits 30 juzuk. Waktu pi ziarah tu 30 juzuk. Bukan baca Yasin 2-3 lam bukan surat tu. Satu Quran 30 juzuk. Ada orang boleh baca Quran pagi sampai malam 30 juzuk. Boleh baca. Kita tak mau kan macam tu. Kita nak suruh baca satu muka pun tak lepas. Bukan 30 juzuk. Bila mengaji, nampak kelemahan kita. Ustaz, saya makin lemah. Ilmu saya makin lemah. Amalan saya pun lemah. Muda-muda dulu masa kuat, tak ibadat. Tua baru main masjid, alhamdulillah. Tapi terbatas. Berapa orang je baca Quran? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Tu buah tafsir Ibnu Katsir. Keras kan tu? Keras kan tu? Tak ada siapa baca. Ada orang baca tafsir tu? Tak ada? Ada? Tak ada kan? Simpannya. Baik bagi kat aku. Tu. Tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir. Karangan tuan guru kami tu. Dr. Wabah Zuhairi yang telah pun meninggal dunia 2-3 tahun lepas. Ulama Syria yang hebat. Pakar fiqh. Dia karang kitab Tafsir Al-Munir. Hebat tafsir dia. Subhanallah. Tok guru dia sebut dalam satu kuliah kami hadir. Syekh Sadiq Habannakah rahimahullah. Syekh Sadiq ni umur dekat 100 tahun. Masa zaman saya mengaji di Syria tu, dia sebut. Kalau hampa nak guna tafsir yang dikarang oleh anak murid saya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, hampa boleh pegang dengan tafsir dia. Sangat hebat tafsir dia. Subhanallah. Tu baru anak murid betul. Dapat pengiktirafan daripada tok guru. Ni kita mengaku tu tok guru saya. Tok guru kata, bila aku jadi tok guru biar guru yang bangga dengan kita, bukan kita bangga dengan guru kita. Orang yang hebat, guru dia bangga dengan dia. Tu baru orang tu hebat. Baik. Kemudian ilmu yang bermanfaat menambah pengetahuanmu, yakni makrifatmu dalam engkau beribadat akan Tuhanmu. Lagi mengaji, lagi kita kenal Allah. Sembahyang tu lagi best. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu kena sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tak dapat melihatnya, kata Rasulullah SAW menjawab soalan Sayyidina Jibril di hadapan para sahabat, kalau kamu tak nampak, Allah itu nampak kamu.
Apa makna Allah nampak kita? Apa makna ihsan? Ihsan, sembahyang dalam keadaan ihsan. Apa dia? Iaitu apa yang kita buat Allah tahu. Apa yang kita niat Allah tahu. Ikhlas tak ikhlas Allah tahu. Maka sembahlah Allah dengan penuh keikhlasan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Sembahyang macam engkau melihat Allah Ta'ala. Seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi engkau tidak melihatnya. Allah melihat engkau. Kalau kita duduk depan raja. Mau duduk macam ni? Tak boleh. Kena duduk kerah begitu. Ada pakaian dia. Ada adab dia. Tidak. Mengaji pun lagu tu lah. Ada adab dia. Kena bawa buku. Bawa catatan. Duduk dekat. Nah, tu adab. Bila adab ditinggalkan, maka ilmu tak masuk dalam hidup kita. Buatlah kuliah banyak mana pun, kalau adab tak ada, ilmu takkan meresap masuk dalam hati kita. Adab tu lebih mahal. Nak dapat ilmu yang mahal, kena ada adab dulu. Adab ni bekas dia, baru ilmu main bertapak kat kita. Kerana emas yang kita pakai tu, nak dibandingkan dengan adab, adab lagi mahal daripada emas yang kita miliki. Emas boleh ditimbang. Emas boleh ditimbang, tetapi adab tak boleh ditimbang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengaji, ingat, dengan ilmu yang bermanfaat ini menambahkan minat kita pada akhirat, mengurangkan minat kita kepada dunia. Bukan tak boleh kaya, boleh kaya. Lagi kaya, lagi banyak derma. Lagi kaya, lagi banyak bayar zakat. Lagi kaya, boleh bantu orang susah. Boleh bantu. Ada anak-anak orang Cameron Highland ni, kalau nak mengaji di tahfiz, di tanah bawah ni, di bawah, nak mengaji, yuran sebulan 400, 500. Saya bayar. Saya ada 15 rumah sewa. Semua yang duit sewa rumah tu, untuk anak-anak tahfiz. Yang penting mengaji. Besok bila dah berjaya, main berkhidmat di masjid-masjid kita. Tak? Ni semua pakat susah. Dunia tak ada, akhirat tak ada. Main masjid tarawih, pakat lawan tolak. Hang nak imam. Hang nak imam. Dia tahan baru balik haji. Hang nak imam. Dia kata, ada lagi hak pi haji lama daripada aku pun tak nak jadi imam. Haji mana? Haji nak motor. Dengan haji show. Haji nak motor dengan haji show ni dia kata, tak pernah jadi imam. Aku baru pistol, tak apa, aku bagi orang lain hak lama pergi haji jadi imam tu. Pekat lawan tolak. Pekat lawan tolak. Aku tak pandai. Fatihah baca tak pandai betul. Habis tu hampir haji baca Fatihah ke mana? Aku baca pelan-pelan. Aku baca pelan-pelan. Bila baca pelan-pelan, tak apa. Pula dah. Baik. Jadi, itulah antara tujuan kita belajar ilmu yang bermanfaat. Jadi lepas ni tuan-tuan kena cari dalam hidup kita ni biar dapat ilmu yang bermanfaat. Seronok saya dengar berita orang main mengaji mati dalam masjid, orang main mengaji balik mati di rumah. Lepas balik masjid dengan baju dia main kuliah tu, dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Lepas dia mengaji, main mengaji kan. Tak apalah berapa orang pun. Kan? Yang penting kita orang yang menghidupkan rumah Allah ni. Kita berenggang seketika dengan keluarga, nanti kita balik di akhirat, kita akan bersama dengan keluarga kita disebabkan kesusahan kita atas muka bumi. Ni main duduk dalam masjid, berenggang sejam, 2 jam dengan keluarga. Nanti bila kita mati, duduk balik dengan keluarga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka ni bila ahli syurga bila jumpa dengan keluarga mereka, mereka bergembira, berguling-guling. Sebab apa berguling-guling? Kerana mereka ini tuan-tuan masuk syurga. Jumpa adik-beradik. Lord mak oi, mati kat 2000 tahun jumpa balik. Allah tak tahu nak apa. Kegembiraan ahli syurga bila jumpa keluarga dia lompat tu sampai Allah guna kalimat wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan berguling-guling. Maksudnya tak tahu tak dapat gambarkan bagaimana kegembiraan ahli syurga bila dapat bertemu dengan keluarganya balik.
Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, maka bila kita belajar benda-benda ni, insya-Allah kita akan dapat manfaat. Ada lagi 3 minit. Nah, nak masuk isyak. Boleh. Masuk isyak kita berhenti ya? Boleh. Okey tu. Yang pertama, hadis pertama malam ni. Ni adab yang Rasulullah ajak. Pertama, Nabi ajak cara kita hormat tetamu. Nabi sebut, Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tengok cara Nabi, dia menarik minat orang. Uslub yang Rasulullah guna. Cara Nabi SAW guna untuk menarik pandangan orang. Ni siapa-siapa yang beriman dengan Allah serta hari akhirat. Siapa percaya dekat Allah, siapa percaya ada hari pembalasan, falyukrim dhaifahu, muliakanlah tetamunya. Tetamu mai rumah, kita penat tara mana pun, tetamu mai rumah, kita rai mereka dengan wajah yang manis. Keluarkan makanan yang paling sedap dalam rumah kita. Jamu mereka makanan yang terbaik. Dan tetamu pula jangan duduk lama-lama. Ni mai maghrib, duduk sampai isyak, duduk sampai pukul 2 pagi, nyembang tak balik-balik. Tidur kat ruang tamu pula. Besok subuh bangkit, jamu makan pagi pula. Nyembang sampai zuhur, makan tengah hari, tak balik-balik. Duduk sampai asar, kena cucuk kodok, cok pisang. Tak balik-balik. Kena pula solat maghrib di rumah. Makan nasi sekali lagi. Lena kali kedua di ruang tamu. Hei, kasak ni, tak balik-balik. Cari pinggan putih, ambil pai maka, tulis kat situ. Lepas tu buh nasi atas tu. Jamu dia makan. Dia bangun sarapan pagi hari kedua, cedok habis makan. Kan? Dia tahu buat bus sikit kan? Wah, padahal mai rumah aku 2 hari beras nak habis dia tak berasa. Jenis orang tak berasa ni, jenis telinga tebal. Elok-elok makan nasi goreng tu, habis. Nak kawan nak cedok, tengok tulis. Tengok tulis tu. Sila balik bodoh. Balik terus. Tangan pun tak basuh. Salam pun tak. Covid pula. Balik terus. Tetamu pun ada adab juga pergi rumah orang. Bila adab kita sambut tetamu tu satu. Tetamu yang pergi rumah orang tu. Jangan pergi time orang tidur. Jangan pergi time orang makan. Makan dulu baru pergi rumah orang. Ni memang pergi tu tala nak makan rumah kau tu. Kau tu mana tahu tak ada duit ke apa ke, tengah susah. Pergi lah lewat sikit. Betul tak? Main bawa anak sampai dengan anak cucu dekat 20 orang. Riung kena. Ni makan sikit. Kami tadi duk ingat nak singgah kedai. Lepas tu mereka kata COVID lapar lah payah. Lepas tu makan kat rumah hang. Ada apa kat rumah hang? 25 orang. Satu bah. Tak nak nasi 4 kali. Jangan tunggu. Tetamu pun ada adab dia. Jangan pakai rodong ikut dannya. Tapi kalau tetamu tu tak faham, kita sebagai tetamu wajib meraihkan mereka. Wajib. Tu hak kita. Hak tetamu diraikan. Hak tuan rumah, tetamu juga kena raih dan memberi ruang masa kepada tuan rumah. Jangan duduk lama-lama sangat. Ni pergi rumah Tok Imam tak orang balik. Boleh tak? Muslimat dia pergi rumah Tok Imam tak orang balik. Duduk lama. Boleh tak? Boleh bini Tok Imam. Kan nak balik rumah hang pula. Rumah lelaki dia. Tu yang pertama. Yang kedua, Nabi sebut hormat jiran. Hormat jiran. Kita rumah atas. Jiran rumah apa? Suka nak juris ke? Kita nak cuci vacuum. Rumah tingkat 4. Dia bawa keluar habuk vacuum tu, dia ketuk tingkat. Turun masuk rumah jiran. Jiran kat bawah ni maki berkanak. Jiran abang. Abang, ribut pasal. Ribut pasal abang tu ada mangkuk kat atas tu. Dia vacuum rumah dia. Dia tuang ke tingkap. Habuk turun masuk rumah jiran. Hak jiran kena jaga. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau hampa ni betul-betul beriman dengan Allah, siapa di kalangan kamu yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyuhsin ila jarihi, maka hendaklah dia berbuat baik kepada siapa? Kepada jiran. Ada satu orang, subhanallah, dia beli rumah harga dia 2 juta. 2 juta. Rumah kecil.
Rumah kecil. 2 juta. Bukannya besar masjid kita ni. Kalau besar masjid kita 2 juta, okey. Rumah besar masjid ni 2 juta. Okey lah tu. Tu sampai ke lengan pagang tu. Rumah 2-3 tingkat. Okey lah. Masalah sekarang ni, rumah tu halus ya. Yang anak ni duk tanya, awak ayah beli rumah lagu ni. Ayah kata tak apalah. Nanti cik faham lah pasal siapa ayah beli lagu tu. Bini pun tanya, bang, takkan rumah ni bang sampai harga 2 juta abang boleh beli dalam keadaan macam ni ya bang? Rumah buruk ya. Elok mereka sampai baru nak kemas rumah, jiran yang pertama mai. Cik, sehari tengah hari makan rumah saya masak siap dah. Duk sat tengah makan nasi tengah hari mai. Cik, malam ni di rumah saya makan nasi. Besok pagi rumah saya pula. Cik, kalau cik sakit demam ke, duit tak ada ke cik abang? Cik nak kemas barang apa semua. Baru anak dia faham. Kenapa ayah dia beli rumah yang kecil, harga 2 juta? Kerana memiliki jiran yang baik, lebih mahal daripada rumah yang besar. Apa guna rumah besar, jiran tak bertegur siapa? Tak kenal jiran, kenal anjing dia ya. Ni dia mangkak bola anjing 4-5 ekor. Aku kulaknya, wow. Tuan kita tak kenal. Kita garang, kita beli racun, bagi. Mati anjing dah. Dia belah lagi anjing, kita buat lagi. Masak muka dengan jiran. Dia buat kenduri, kita tak pi, kita buat kenduri, dia tak main. Maka jiran itu, jiran yang baik, lebih mahal daripada rumah, walau rumah harga juta-juta. Kerana jiran yang baik tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Maka Nabi sebut, falyuhsin ila jarihi, siapa yang beriman dengan hari akhirat, dia kena muliakan jiran dia. Boleh? Yang ketiga, penutup. Kita sambung kuliah subuh pagi esok insya-Allah. Kuliah subuh pagi esok. Nabi kata apa? Khairul ashabi 'inda Allah Ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah. Orang yang paling baik di sisi Allah ni, Allah suka orang ni. Siapa? Khairuhum li sahibihi. Orang yang paling baik akhlaknya terhadap sahabat-sahabatnya. Kita berkawan dengan orang, akhlak kita baik. Kita baik dengan orang, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kawan dengan orang dalam keadaan kita ni memang sentiasa buat baik dengan kawan kita. Tak pernah buat khianat dekat dia. Tak pernah ambil kesempatan terhadap dia. Disebabkan dia kaya, kita guna kereta dia. Sebabkan dia ni ada kabel, kita pun rapid dengan dia. Tak, kita kawan dia kerana Allah Ta'ala. Waktu dia susah, kita tolong dia. Waktu dia senang pun kita tolong dengan dia. Waktu dia sihat, kita bersama dengan dia. Waktu sakit, kita bersama dengan dia. Ni masa sihat, tak apa nak pergi jumpa. Bila sakit kalut, pasal apa? Bini dia lawa. Dia dah stroke dah. Doktor pun kata otak dia dah bengkak tadi macam bola golf dah. Bengkak tadi. Harapan nak hidup tu boleh hidup, tapi kerah lagu tu macam tiang, tak boleh pergi mana. Duk jadi kayu tuan tu. Bini lawa hari, kau duk ulang tengok bini tu, sabarlah sabarlah. Kalau dia hidup 2 tahun lagi, aku tunggu. Nampak? Ada jenis tu. Yang ni bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik ialah sahabat yang akhlaknya baik kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita amal 3 benda ni insya-Allah. Yang saya sebut di awal tadi, kesimpulannya, belajarlah ilmu yang menambah takut kepada Allah. Kemudian kita kongsi 3 nasihat. Buat baik dengan tetamu, buat baik dengan jiran, dan berbuat baik dengan kawan-kawan kita. Insya-Allah kita akan mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Insya-Allah panjang umur. Kita sambung dalam kuliah subuh kita pada pagi esok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna.
Allahumma la tudhhib barakata ulumihim 'anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.